ada riwayat yang datang bahawa Nabi SAW pukul kompang lepas 2 rakaat, 4 rakaat pukul kompang lagi. Tak diriwayatkan Nabi SAW habis 2 ada di sana Al-Khalifatul Awal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tak ada. Main nombor 4 Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Jika tidak ada bentuk-bentuk yang sedemikian yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, mai di hujung sallu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi. Kalau itu tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, melihat suatu persatu pesanan, melihat satu persatu wasiat, melihat satu persatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mereka kurangi apa yang dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah mereka menambah di atas apa yang dilakukan oleh kekasih mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan kita pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semangat Badar Kubra, semangat nuzul Quran ini, saya nak sebut benda yang sering saya sebut. Apa masalah bagi kita? Apa keistimewaan bagi kita? Adakah kita merupakan tetangga, jiran tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita dah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jaminan yang diberikan oleh para sahabat, oleh Allah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selalu untuk meletakkan dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang melampau dan berlebih-lebihan daripada apa yang ditunjukkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas alasan awat, atas alasan salahkah? Allahu Akbar, kita tak faham tuan-tuan. Kita tidak memahami apa yang diinginkan oleh mereka. Berapa ramai di kalangan manusia ni di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dalam pesta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mencontohi dalam bentuk ibadah yang dikerjakan oleh baginda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ikut daripada awal nak mengerjakan ibadah macam mana. Sebelum nak masuk tarawih, Nabi buat apa? Kita buat apa? Di antara celah-celah tarawih, Nabi tak baca apa, Nabi baca apa, kita baca apa, kita buat apa? Kita banyak melakukan hal-hal yang bercanggah daripada apa yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyatakan kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyatakan kita sayang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kitalah orang yang ke depan dalam membid'ahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ke depan dalam mereka-reka amalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kita merasakan apa yang kita buat itu adalah lebih sempurna daripada apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kesabaran dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu kurniaan yang datang daripada Allah, barakah dan keberkatan daripada doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak bersabar sampai kepada hari yang terakhir, semuanya akan datang dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha macam mana pun, kalau kita tak berdoa dan Allah Subhanahu wa taala tak izinkan, kita tak akan mampu untuk membina kekuatan untuk terus bersabar dalam menunaikan ibadah, terus bersabar dalam menunaikan ibadah mengikut telunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada akhir hayat kita, yang mana dengannya kita yakin dengan baik setiap apa yang diperintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka tidak diperintahkan manusia dan juga jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah dan konsep itu perlu untuk kita teladi dengan baik, perlu untuk kita disiplinkan diri kita dengan baik, untuk kita menjauhi apa yang dikatakan dengan muhdatsatul umur, untuk kita menjauhkan apa yang dikatakan dengan perkara-perkara baharu di dalam urusan
dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mencicip sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik mungkin, agar kita balik bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mempersalahkan diri kita. Kenapa nabiku tidak melakukan yang demikian? Kenapa engkau melakukan yang demikian? Kenapakah nabiku melakukan yang sedemikian rupa dan membacakan yang sedemikian? Kenapakah yang lain yang kalian baca? Kita tidak mahu soalan seperti itu diberatkan dan dipertanggungjawabkan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, justru beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kesabaran, kekuatan adalah merupakan matlamat utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Walaupun begitu, untuk melakukan amal ibadah dalam kehidupan ini memerlukan kepada rasa sabar yang tinggi bagi seorang insan, bagi setiap insan. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala perlulah dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan disusuli dengan rasa sabar. Tadi kita sebut sabar mengerjakan ibadah, kita tambah satu lagi pagi ini, sabar dalam mengikuti telunjuk. Yang tu pun kena sabar. Kena sabar. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca apa-apa di antara celah-celah. Tak ada riwayat yang datang bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pukul kompang lepas 2 rakaat, 4 rakaat pukul kompang lagi. Tak diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam habis 2 ada di sana al-khalifatul awal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tak ada. Main nombor 4 Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Jika tidak ada bentuk-bentuk yang sedemikian yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai di hujung sallu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi. Kalau itu tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu bersabar dalam menunaikan ibadah. Kita perlu bersabar dalam mengikuti telunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Kenapa nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan kaifiat selawat di antara celah-celah tarawih? Kenapa kalian melakukan hal yang demikian ketika kalian hidup dulu? Kalau begitu soalan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nak jawab tuan-tuan? Adakah kita nak mengatakan di hadapan Allah sebagaimana kita kata kepada kita hari ini, awak salah ke nak selawat waktu tu? Atas muka bumi tuan-tuan, kita boleh berbahas, kita boleh berhujah, kita boleh keluarkan dalil, tidak ada larangan dan sekian dan sekian dan sekian. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Awak salah ke ya Allah, kami nak selawat waktu tu sebagai tanda kasih kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, soalan tersebut telah dijawab sebelumnya oleh Imam Malik dan lain-lainnya. Tanda kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ialah sabar dalam mengikuti telunjuk dan sunnah yang ditinggalkan oleh junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar penuh dengan keikhlasan yang disusuli dengan rasa sabar yang mana ada kalanya hati manusia itu akan menjadi lemah dan tidak mampu untuk beristiqamah dengan amal ibadah. Namun dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan yang tinggi dan rasa takutnya kepada Allah, membawa dirinya untuk menyantuni setiap perintah dengan segala kederat yang dia ada, sehingga dia mampu untuk menjadi tetamu yang terbaik di dalam bulan yang mulia ini, sehingga dia mampu menyantuni Ramadan dengan sebaik mungkin, sehingga dia keluar daripada madrasah Ramadan dalam keadaan dirinya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah daripada ayat yang ke-65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadihi hal ta'lamu lahu samiyah. Kata Allah Azza wa Jal dalam surah Maryam pada ayat yang ke-65, Dialah Tuhan yang mentadbirkan langit-langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya, kata Allah Azza wa Jal.
fa'bud, maka beribadatlah diri kalian kepada aku dan bersabarlah untuk beribadah kepadanya. Adakah kamu ketahui siapakah yang setanding dengannya? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, khabarkan kepada kita, dialah pentadbir langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Fa'budhu, beribadahlah kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir li ibadatih, dan bersabarlah pada setiap keadaan kalian menunaikan ibadah kepada Allah. Jangan gelojoh, jangan melakukan hal-hal yang tahyul, khurafat dan bid'ah dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah. Hal ta'lamu lahu samiyah, adakah kalian tahu siapakah yang setanding dengannya, kata Allah Azza wa Jalla. Tiada yang setanding dengan arahan daripada Allah. Tiada yang setanding dengan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang akan membawa kepada sesuatu yang terbaik melainkan hanya menggenggam sunnah, menggenggam kitabullah dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara itu sahaja yang akan membawa lan tadillu min ba'di abada, yang akan membawa kepada tidak akan tersasar kamu daripadanya untuk selama-lamanya, selagi mana kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini. Selain daripada itu, tidak mendapat apa-apa jaminan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini yang terbaik untuk kita, menjadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita mendisiplinkan diri kita, untuk menjadikan kita satu golongan manusia, satu kelompok manusia yang akan terus mempertahankan dan memperkasakan manhaj nubuwah yang dibawa oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat manusia sudah mula merubah dan mengubah agama yang dibawa oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.